Ada interview pagi tadi? Okey, saya tak dengar. Okey. Sebenarnya ramai yang saya rasa Suhakam ya. Dia mungkin keliru kot. Keliru. Sebab warga asing, pekerja asing di Malaysia, warga asing di Malaysia ada dua kategori. Kategori pertama adalah mereka yang mempunyai permit pekerjaan. Itu masuk secara sah. Dan mereka ini dilindungi sebagai pekerja yang mendapat permit sah untuk bekerja. Mereka dilindungi, pekerja ladang. Diberikan perumahan misalnya kalau bekerja ladang, kalau bekerja di sektor-sektor lain, berbagai-bagai faedah yang diberikan oleh majikan mereka kerana mereka masuk secara sah dan mendapat permit pekerjaan. Dan kita juga menjaga kepentingan mereka apabila ada saja COVID positif di tapak binaan. Kita terus keluarkan arahan bahawa semua pekerja asing di tapak binaan di Selangor dan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan, perlu di swab test bagi menjaga kepentingan kesihatan mereka. Tidak ada isu yang melibatkan pekerja-pekerja asing yang bekerja di negara kita. Sekian kita setuju, kita perlukan mereka untuk pekerja binaan, pekerja-pekerja di perladangan dan berbagai-bagai sektor yang melibatkan 3D ni. Semua kita perlukan mereka. Sebab itu kita pun layan mereka dengan baik. Mereka mencarum perkeso dan sebagainya seperti pekerja-pekerja lain. Kita ikut peraturan yang dibuat oleh ILO. Ya. ILO, Undang-Undang Antarabangsa, kita ikut. Tidak timbul isu. Yang timbul isu ini adalah kategori kedua. Kategori kedua ini kategori yang masuk secara haram dan tidak mempunyai sebarang dokumen, sama ada dokumen perjalanan ataupun dokumen untuk tempat kerja mereka. Jadi yang ini yang kita ambil tindakan, yang kita panggil sebagai parti pendatang tanpa izin. Yang ini kita ambil tindakan. Itu pun kita bertindak secara perikemanusiaan. Kita letakkan mereka di depo, diberi makan secukupnya, dan apabila timbul isu COVID positif di dalam depo, kita buat saringan 100% parti ini supaya mereka kita dapat selamatkan jikalau mereka COVID positif, dan kita hantar mereka ke MAIPS. Kalau saudara-saudara pergi ke MAIPS, cukup cantik tempatnya. Kerajaan berbelanja berjuta-juta ringgit untuk mewujudkan MAIPS tersebut ditukar menjadi hospital sementara. Kita hantar mereka ke situ. Dan kita takut seperti soalan tadi, kalau berlaku peningkatan, kita dah ada ambil 2 lagi tempat untuk pastikan mereka tidak terbiar begitu saja mengidap ada virus di dalam diri mereka, akhirnya mereka mungkin tidak boleh diselamatkan. Kita selamatkan mereka, tempatkan di tempat yang terbaik untuk menjaga kesihatan mereka. Jadi kalau nak kata kerajaan Malaysia tidak berperi kemanusiaan kepada parti ini juga tidak betul. Tetapi ianya tidak mengubah status mereka. Bila mereka ada di sini, walaupun kita layan mereka, tetapi status mereka terus kekal parti. Dan mereka tidak berhak untuk berada di negara kita kerana masuk secara haram. Jadi sebab itulah keputusan mesyuarat semalam, kita akan berbincang dengan negara-negara asal mereka supaya boleh mengambil mereka. Kita nak hantar balik mereka ke negara mereka. Ya, kalau boleh kita tidak nak penjarakan pun, hantar balik kepada negara mereka supaya kita boleh selesaikan isu parti ini. Jadi setengah parti itu ditangkap sewaktu mereka menceroboh masuk ke lorong-lorong tikus. Takkan kita nak berikan layanan istimewa, bebaskan mereka dan sebagainya? Tak boleh. Kerana ianya melanggar undang-undang negara kita. Dan kalau tuduhan mengatakan kita menyerbu parti sewaktu PKPD ni, so di PKPD itu tidak betul. Sebagai contoh, di Selangor Mansion, apabila di lockdown PKPD dilaksanakan, semua yang berada di situ terkurung dan tidak dikeluarkan. Antaranya termasuklah 586 parti berada di dalam Selangor Mansion tersebut. Apabila tamat tempoh PKPD, kita nak buka PKPD.
Kita nak buka. Tidak ada lagi apa nama barbed wire ni, kawat berduri yang mengelilingi bangunan di Selangor Mansion. Jadi masyarakat di situ, penduduk yang berada di Selangor Mansion bebas untuk keluar masuk. Parti tidak mempunyai dokumen perjalanan. Kalau kita buka, orang lain boleh hidup seperti biasa, seperti sebelum PKPD, tapi mereka, takkan kita nak lepaskan seperti orang lain? Kalau kita lepaskan, salah daripada Jabatan Immigration itu melakukan kesalahan kerana membiarkan parti itu bebas untuk keluar. Sebab itulah mereka akhirnya dibawa ke depo untuk ditempatkan. Jadi bukan kata kita ambil kesempatan serbu mereka di PKPD, tangkap mereka. Tidak berlaku seperti itu. Kerana mereka memang dah ada di situ. Kita saring mereka selama 2 kali sehingga negatif, dan lepas negatif kita hantar mereka ke pusat-pusat depo tahanan. Dan inilah yang akan kita lakukan. Kita akan buat saringan kepada mereka. Kalau mereka didapati negatif, kita akan berbincang dengan negara-negara asal mereka untuk mengambil rakyat mereka pulang ke tanah air mereka sendiri. Jadi ini yang sedang kita lakukan. Kita minta Jabatan Immigration bersama dengan Kementerian Luar untuk berbincang dengan negara-negara asal mereka. Ya, jadi tak baik menuduh Malaysia bertindak tanpa peri kemanusiaan. Sebenarnya negara lain jauh lebih teruk untuk mereka kendalikan parti di negara mereka. Kita ni kira baik dah. Jadi tak payahlah ada di kalangan pemimpin politik ke pemimpin NGO nak mengambil kesempatan ini untuk menjadi hero kepada parti.